Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta cabang Senghau, Panakam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudari pengurusi majlis, sahabat-sahabat saudara Amiruddin Syari, insyaAllah kembali sebagai Menteri Besar Selangor, dan dengan itu saja telah mengalahkan rekod Azmin Ali, sebab Azmin 4 tahun dia jadi Menteri Besar Selangor ni kan, gaya besar. Medah 5 dan insyaAllah akan terus untuk penggal seterusnya. Jadi Azmin sembang kencang biar kat dia lah. Rekod dia memang telah terpadam. Saudara-saudara pimpinan yang hadir tadi, saudari-saudari pimpinan, tadi Datuk Wira Megat ada juga hadir. Saudara-saudari daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional yang saya hormati sekalian. Saya tiap-tiap hari selalunya akan mula dengan liputan kempen di seluruh Malaysia. Dan saya dah jadi macam wartawan dah sekarang kan. Tiap-tiap hari saya tengok apa yang menarik untuk kita kongsi tentang liputan kempen. Sebelum saya mula menjawab mengenai isu-isu yang dibawa oleh lawan kita. Jadi hari ini ada beberapa perkara yang menarik mengenai kempen. Satu ialah mengenai manifesto. Jadi biasalah wartawan hari ini kira hari kedua berkempen. Wartawan mana-mana duk tanya calon yang pasal manifesto. Seorang yang ditanya saya tengok tu ialah calon selebriti bola di Kedah, calon di Gurun, saudara Badrul kan. Wartawan tanya dia, jadi apa manifesto anda sebagai calon di kawasan Gurun ini? Manifesto dia mudah je dia pelepah. Walaupun terima semua kalau orang kita memang kena sepak dengan kita lah. Tanya calon, apa manifesto kamu? Jawab dia, undilah dulu baru tahu manifesto. Macam tu baik adik-adik pakcik je lah berkempen. Masuk je lah pilihan raya, tak payah, senang. Jadi saja calon untuk Perikatan Nasional ini, cerita isteri gantung tak bertali pun tak penting, cerita bergaduh pun tak penting, cerita manifesto pun dia kata undi dia dulu. Kalau dia bertanding untuk Presiden Persatuan Bola Kedah, aku undilah. Sebab memang dah terbukti dah dia boleh main bola. Untuk jadi wakil rakyat ni kita tak tahu lagi, sebab itulah masuk orang tanya pasal manifesto. Kemudian saya tengok di kawasan saya, di Don Pandan Indah, wartawan tanya, ada 2 orang. Kebetulan pula tu wartawan pun pandai tanya betul-betul masa calon ada sebelah-sebelah. Calon Perikatan Nasional dengan calon daripada Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan, saudara Izam. Tanya yang Perikatan Nasional, tanya dia, apa sebenarnya rancangan dan manifesto saudara sebagai calon PN di Pandan Indah ini untuk mengatasi masalah banjir? Dengan confident je dia jawab, saya akan bermesyuarat, kita akan gini. Bunyi hebat lah. Tanya Izam, jadi YB, apa pula manifesto dan rancangan YB untuk mengatasi masalah banjir di sini? Jawab saudara Izam, Pandan Indah tak ada banjir. Pandan Indah hujan, naiklah air sedikit, tapi mana ada banjir. Kawasan parlimen saya tahulah mana ada banjir. Adalah air naik sikit, mana-mana tempat pun kalau air turun lebat, dia naik paling tinggi pun dekat Buku Lali je lah. Mana ada orang dekat Pandan Indah kena pergi ke pusat pemindahan banjir. Saya dah jadi ahli parlimen kat situ daripada 2013 lagi pun. Tapi saudara-saudari tengok, kalau Perikatan Nasional jenis dia bubuh jadi calon, manifesto pun tak tahu,
Keadaan setempat situ pun dia tak tahu. Banjir tak banjir pun dia tak tahu, saudara-saudari. Sebab dia bukan peduli pun soal nak mentadbir, soal rakyat, soal dasar. Dia peduli apa dia? Asalkan dia jadi wakil rakyat. Sebab sama macam kita tengok di negeri Kelantan, di Kedah, menjadi wakil rakyat ini bermakna mereka akan dapat gaji, dapat kedudukan, dapat kehidupan yang besar. Sebab setiap kali orang tanya kepada dia tentang kenapa keadaan tak berubah di Kelantan, air macam itu, di Kedah macam-macam, dia jawab, ini semua salah Anwar Ibrahim. Sebab itu saya jemput mereka untuk berdebat. Jemput Azmin bagi macam-macam syarat. Dia bagi syarat turunkan harga minyak dulu, baru dia nak berdebat. Tak apa, lepas ni saya jawab soal turun harga minyak ni. Saya nak jawab untuk pengetahuan walaun yang dekat luar ni tak. Azmin bagi syarat turun harga minyak. Bayangkanlah kalau kita terbalik, dia Menteri Ekonomi, saya pembangkang, saya jemput dia untuk berdebat. Saya bagi syarat, saya akan berdebat dengan syarat kita buat dekat Sandakan. Tak kemampus dia. Orang ajak berdebat, kamu kata kamu hebat sangat, datanglah. Tapi dia bagi macam-macam syarat sebab kita tahulah dia tak berani. Saya pun kata tak apalah Azmin, memang kita tahulah dia bukan berani sangat. Kita jemput pula Sanusi. Sanusi kan panglima. Semua dia berani. Dengan siapa dia tak berani? Dengan Sultan pun dia berani, saudara-saudari. Kita pun jemputlah Sanusi. Pun dia bagi macam-macam alasan lah. Ini tak akan membantu ekonomi, pumpang. Dia ingat dia duk maki pelekeh, hina semua orang tu. Gigi aku pun dia hina. Amir punya inci pun dia hina. Anwar Ibrahim pun dia hina. Adik dia pun dia hina. Dia ingat yang itu boleh menaikkan ekonomi, membaiki kedudukan orang Kedah. Tak apalah, kita tahu panglima tak panglima, dia tak berani. Saya pun jemputlah. Tengok ni, tengok satu. Mantan Menteri Ekonomi pun tak berani. Panglima pun tak berani. Baik, kita cari siapa lagi dalam Perikatan Nasional ni. Kita cari teknokrat yang dia kata manusia paling cerdik sekali ada dalam Perikatan Nasional. Ahli parlimen daripada Bacok. Tak apa. Kalau dalam parlimen tu, dialah yang bajet dan acah paling hebat sekali, mengalahkan Gubernur Bank Negara. Kalau dalam, saya ikut Zahir gelak. Sebab gaya dia gaya ahli parlimen TikTok. Yang dia peduli, macam ahli parlimen Bacok ni tak, dia naik, asalkan dia boleh tanya soalan kontroversi, dia letak kat TikTok. Jadi walaupun semua kata, oh hebat, cerdiknya lah teknokrat daripada PAS ni. Sebab dia tak tunjukkan, dia kena balon bila kita jawab, dia tak tunjuk yang itu. Jadi sebab itu saya kata, tak apa, Azmin tak berani, Sanusi tak berani, kita jemput yang paling cerdik daripada semua kalangan yang kurang cerdik daripada Perikatan Nasional. Kita jemput ahli parlimen Bacok. Saya ingat dia memang pening macam mana aku nak buat dia. Sudah. Akhirnya orang duk tanya dia bertalu-talu 2 hari. Dia letak gambar apa-apa dia buat pun dekat media sosial dia kena balon. Kau sanggup ke tidak, berani ke tidak, akhirnya dia pun jawab. Saya ingat ke dia nak jawab, dia nak berdebat lah. Dia jawab pantun, saudara-saudari. Saya dulu, kita kan dulu lah, sekarang saya tak tahu kat sekolah ada lagi. Kan dulu dekat sekolah ada pertandingan debat, ada pertandingan forum remaja, ada pertandingan pantun, pesta pantun. Bayangkan kita masuk pertandingan debat, lawan kita tengah berdebat. Dia yang lawan kita tu bangun-bangun dia berpantun, saudara-saudari. Bayangkan, memang hakim kata kau ni gila ke apa? Salah pertandingan. Ini pertandingan debat, yang kau berpantun tu kenapa? Dia bagi alasan tak dapat surat. Saya dah hantar surat petang tadi. Saya nak tengok kok kona baring mana lagi ni teknokrat PAS ni nak menjawab lepas ni. Kalau dia tanya, sebab selama ini
Dia dok main sentimen dan berbohong dengan rakyat. Konon kerajaan perpaduan ini tak ada hala tuju ekonomi. Konon Perdana Menteri sebagai Menteri Kawanan tak erti buat kerja. Konon Menteri Ekonomi ni formula saja banyak tapi tak boleh pakai. Sebab itu saya ajak berdebat. Daripada kau sembang kosong saja belakang-belakang, buat apa? Mai datang depan supaya semua pengundi seluruh rakyat Malaysia boleh bandingkan apa rekod prestasi dan juga apa kamu nak buat dengan apa yang telah kami buat, telah berjalan dan akan kami buat. Sebab setakat ini kalau saya tengok bab-bab idea dan rekod prestasi ini, ada satu benda saja yang saya kena akui, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional kalah dengan PAS. Satu benda je. Daripada dulu kita tak pernah menang bab ini. Bab bila masuk pilihan raya, mereka ada macam-macam ciptaan. Ada wow besar lah, ada kereta lah yang dengan logo PAS, ada datang dengan bot logo PAS lah, ada datang dengan meriam PAS lah. Yang itu kita kalah lah. Kita menang. Kalau bab itu pun kita masih lagi menang, sebab dia duk bawa semua kereta kebal, bawa wow semua ni, semua nampak cantik tapi tak boleh pakai saudara-saudari. Buat wow besar apa, wow besar tumbang. Bawa drone pun drone jatuh. Sebab akhirnya kita semua tahu rekod mereka sembang kencang, tapi bila mentadbir kita boleh bandingkan Selangor dengan Kelantan. Sebab itu saya ulang berkali-kali, saya tanya, yang kamu nak sangat ambil Selangor, nak sangat menang Negeri Sembilan Pulau Pinang, kamu ni nak buat apa sebenarnya untuk negeri dan rakyat Selangor, untuk Negeri Sembilan, untuk Pulau Pinang? Sebab kita dah tengok dah di Kelantan, di Terengganu dan di Kedah, rekod kamu mentadbir memiskinkan rakyat. Selangor berada di kedudukan yang tinggi, negeri yang paling kaya, pendapatan rakyat yang paling tinggi, sumbangan kepada pertumbuhan dan juga kemajuan ekonomi nombor 1 dalam Malaysia. Pulau Pinang pun macam itu. Negeri Sembilan walaupun tidak dapat peruntukan dan tumpuan industri, kalau banding peruntukan persekutuan kepada Negeri Sembilan berbanding dengan Kedah, dengan Kelantan, dengan Terengganu, walaupun Negeri Sembilan lebih rendah, tapi sebenarnya Negeri Sembilan lagi kaya, rizab lagi tinggi, gaji rakyat lagi tinggi, kekayaan rakyat lagi baik. Jadi sebab itu saya dok tanya tiap-tiap malam, sebenarnya kamu nak mentadbir, nak ambil alih ni, kamu nak buat apa? Bab ini yang diorang bila dia tak boleh jawab, maka dia ada ulang yang sama. Oh, korang, kamu ni raja formula. Saudara-saudari, nak mentadbir memanglah kena ada idea. Kita nak kena tunjukkan kepada rakyat, kalau kita ambil alih dengan masalah yang ada pada ketika itu, sebenarnya apa yang kita akan buat dan bagaimana cara kita mentadbir untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau kamu nak mentadbir dan nak ambil alih kerajaan, tapi satu apa pun tak ada dalam kepala, hasilnya ialah apa yang kita lihat di Kelantan. Macam saya sebut, Kelantan sebelum Starbucks masuk Malaysia pun Kelantan dah 30 tahun ada Starbucks, saudara-saudari. Dia masuk, masalah ada, kemiskinan ada, masalah air ada, tapi dia tak ada formula. Formula dia yang dia sangat bagus ialah beli Mercedes. Sebab tu kita tanya dia, korang boleh kutuk macam-macam formula tak formula, tapi saudara-saudari, formula memang diperlukan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Kalau formula kamu tak ada, buat apa kamu jadi menteri? Oh, dia pun jawab terus, oh sebenarnya menteri tak perlu cerdik. Sebab menteri tak perlu cerdik, sebab dia boleh tanya pegawai. Bodoh betul. Kalau dah pegawai lagi cerdik daripada menteri, baik pegawai jadi menteri. Buat apa pegawai jadi pegawai ya? Biar pegawai lah jadi menteri. Kamu nak jadi menteri tapi kamu bodoh nak tanya pegawai.
Itulah yang jadi masa 33 bulan PAS bersatu ada dalam kerajaan saudara-saudari. Sebab itu kalau di Negeri Sembilan, timbalan Menteri Ekonomi yang dulu tertidur dalam majlis pun nak bertanding lagi. Saya Menteri Ekonomi sekarang. Saya ambil alih, sebelum saya, timbalan Menteri Ekonomi ni orang bersatu. Ahli Parlimen Kuala Pilah masuk pejabat pun tidak, saudara-saudari. Sebab apa? Ilmu dia ialah menteri tak apa bodoh sebab pegawai buat kerja. Sebab itu saya tanya kepada pimpinan Perikatan Nasional, macam mana kamu nak menyelesaikan masalah? Dan untuk menyelesaikan masalah ini, kamu kena ada idea. Sebab itu kita ajak dia berdebat. Yang kamu tiap-tiap hari duk ratip harga barang tinggi, ayam mahal, telur tak ada. Kau ni duduk kat mana? Inflasi dah turun, harga ayam dah sampai RM7, harga minyak dah sampai RM20 lebih 5 kilo berbanding RM40 zaman dia. Kalaupun kamu tak ada modal, paling kurang jangan kamu berbohong, saudara-saudari. Sebab itu sekali lagi saya ajak dia berdebat supaya saya boleh jawab. Contoh dia, kalau walaun, saya bukan bercakap dengan kat depan ni, saya bercakap dengan walaun yang duk tengok ni sebenarnya. Saudara-saudari, dalam kempen sekarang, yang menonton itu sama penting dengan yang hadir ni. Yang hadir ni insya-Allah semua pangkah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Ya, sebab tu dia ada kat sini. Yang tengok itu sama penting kerana mereka nak dapat maklumat. Baik, Azmin kata, Muhyiddin kata, kerajaan perpaduan yang ada sekarang ni, Anwar Ibrahim Rafizi dulu, masa sebelum dia jadi kerajaan, dia janji nak buat macam-macam. Sekarang kamu dah jadi kerajaan, harga minyak tak turun. Baik, Azmin pun bagi syarat yang sama, turunkan dulu harga minyak. Walaun semua, tepuk tangan. Dia lupa satu benda, saudara-saudari. Bila keluar cerita turun harga minyak ni? Ini tahun 2007-2008. Yang duk bersorak, yang duk tanya suruh turun harga minyak ni, masa tu budak-budak yang duk menyokong Perikatan Nasional tu sunat pun belum lagi, saudara-saudari. Dia duk tanya harga minyak. Sebab itu kalau saya marah dekat Perikatan Nasional atau PAS, saya sebenarnya tak peduli untuk lawan politik. Dengan BN kita pernah lawan, saya dengan DAP saya pernah tegur, dengan Amanah, dengan Anwar Ibrahim pun saya pernah tak bersetuju. Dia boleh tak bersetuju, boleh lawan politik, tapi tanggungjawab orang politik mana-mana parti pun, jangan kamu membodohkan rakyat. Membodohkan rakyat itu menghancurkan masyarakat dan negara. Dan kalau ada satu benda yang saya seru rakyat tolak Perikatan Nasional kerana demi kuasa, dia tak kisah untuk bodohkan rakyat, terutamanya yang muda-muda yang baru kenal politik ini, yang undi 18 baru kenal ni. Tahun 2007-2008, masa itu harga minyak dinaikkan mendadak. Masa itu, saudara-saudari, kedudukan kewangan kerajaan kita tak sama dengan sekarang. Masa itu hutang kerajaan tak sampai 600 bilion pun. Lebih kurang 1/3 daripada hutang yang ada sekarang. Masa itu pendapatan kerajaan masih lagi bagus. Masa itu tanggungan subsidi kita boleh lagi tanggung. Jadi sebab itu kita kata, oleh kerana keadaan itu berlaku serta-merta dan harga dinaikkan serta-merta, menyebabkan inflasi dan harga barang naik mendadak. Dalam keadaan kita tahu, terutamanya harga barang, kalau dia harga barang makanan ni dia naik, peniaga susah dah nak turunkan, dia kekal kat situ. Jadi sebab itu sebelum kita buat keputusan nak naikkan dengan mendadak, kita kena kira dulu apa kesan dia kepada inflasi, terutamanya inflasi makanan. Dan oleh kerana
pada ketika itu kerajaan masih lagi ada ruang fiskal yang baik. Maksudnya hutang boleh lagi ditangani. Maksudnya pendapatan kerajaan masih lagi boleh menanggung subsidi minyak. Sebab itu kita kata tidak ada keperluan untuk menaikkan harga minyak mendadak seperti itu. Jadi itu yang Datuk Seri Anwar kata, untuk kita bantu kesusahan rakyat secara segera. Kalau menang saja pilihan raya umum 2008, maka harga minyak akan diturunkan serta-merta. Baik, Saudara-saudara ingat tak parti mana yang ada dalam kerajaan, dalam Pakatan Rakyat tahun 2008 tu? Ada PKR, ada DAP dan ada PAS. Saudara-saudara ingat tak siapa yang sama naik berkempen dengan saudara Anwar Ibrahim masa nak turunkan harga minyak itu? Kerana masa itu pun dia dah bercita-cita nak jadi menteri besar. Siapa dia? Azmin Ali. Azmin Ali menang masa itu DUN Bukit Antarabangsa sebab dia duk sibuk berkempen, hari ini menang, esok kita turunkan minyak lah. PAS menang sehingga berjaya membentuk Kerajaan Pakatan Rakyat 2008 yang terdiri daripada PKR, DAP dan PAS. Itu atas dasar hari ini menang, esok turun harga minyak lah. Yang dulu dok ulang berkali-kali untuk turunkan harga minyak ni, PAS lah juga saudara-saudari. Tapi mereka tidak ada kejujuran. Dia tak ada keikhlasan. Bagi dia berbohong kepada rakyat, membodohkan rakyat itu tak ada masalah langsung untuk dia, demi untuk kuasa. Ini Islam cara PAS, saudara-saudari. Saya orang Terengganu, sebab itu keluarga saya daripada awal tak pernah dengan PAS, saudara-saudari. Sebab cara mereka menghukum kalau orang tak bersetuju dengan dia, dan kalau bila dia hukum, fakta dia ke, tipu dia ke, tak penting, asalkan dia boleh perbodohkan kamu. Itu cara dia daripada Terengganu, yang sekarang ini budaya itu sampai ke Kedah, dan sekarang ini cuba dibawa ke Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Kenapa contohnya hari ini pada harga RM2.05, kalau orang tanya saya, YB, kenapa YB tak turunkan harga minyak? Kenapa YB lebih banyak bercakap tentang gaji? Kenapa tumpuan kerajaan ialah bidang-bidang ekonomi baru? Kenapa kita tidak menurunkan harga minyak seperti yang tahun 2008, iaitu 15 tahun yang lepas? Pertama, saudara-saudari, hutang negara 1.5 trilion. Hutang kita kena bayar. Jadi kerajaan kena buat pilihan. Saya bagi contoh. Tahun 2022, akhir tahun itu kita ambil alih kerajaan persekutuan. Saudara-saudari tahu berapa jumlah wang subsidi yang kerajaan terpaksa belanjakan? Saya tak anti subsidi. Saya dulu, masa zaman Datuk Seri Najib dulu nak potong subsidi dan apungkan harga minyak, saudara-saudari tahu, saya orang pertama yang kata kita kena kekalkan subsidi minyak untuk rakyat. Tapi subsidi itu kena berpada-pada. Jadi pada RM2.05, berapa subsidi yang rakyat, yang kerajaan tanggung untuk setiap 1 liter minyak sekarang? Azmin tahu ni sebenarnya. Tapi dia buat-buat kabur, sebab hidup dia kabur, saudara-saudari. Berapa untuk 1 liter minyak bila kita isi RM2.05? Berapa yang ditanggung oleh rakyat, oleh kerajaan? RM1, saudara-saudari. Harga minyak RON 95 yang kita bayar sekarang ini, harganya hanyalah 2/3 daripada harga sebenar. Harga sebenar sekitar RM3.10. Kalau kita nak turunkan harga minyak, kita kena tengok
pada kadar RM2.05, setiap 1 liter RM1. Berapa jumlah wang yang kerajaan belanjakan untuk mengekalkan harga pada RM2.05? Untuk RON 95, sekitar 25 bilion setahun. Tahun lepas, subsidi RON 95, subsidi diesel dengan subsidi elektrik mencecah lebih 80 bilion setiap tahun. Berapa sumber wang pendapatan kerajaan? Lebih kurang 300 bilion lah, lebih kurang. Campur tolak semua lebih kurang 300 bilion. Jadi kalau kerajaan dah kena bayar subsidi sampai 80 bilion, bayar lagi interest atas hutang lebih kurang 30 bilion, bayar gaji pekerja semua beratus-ratus bilion, bayar sewa, bayar perbelanjaan kerajaan, akhirnya duit tu habis semua. Jadi macam mana kita nak bantu rakyat untuk naikkan gaji? Macam mana kita nak bantu rakyat untuk bina lebih banyak rumah-rumah? Macam mana kita nak bina program basmi kemiskinan yang mengubah kehidupan rakyat? Sebab itu dalam keadaan sekarang, pada harga minyak mentah $80 satu tong, yang bermakna setiap 1 liter kerajaan kena bagi RM1 untuk mengekalkan harga pada RM2.05. Kalau nak menang pilihan raya, saudara-saudari, mudah je. Saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, jom kita turunkan harga minyak 20 sen. Habis semua orang akan undi, insya-Allah. Tapi maknanya akan ada gaji cikgu yang dipotong. Akan ada perumahan-perumahan rakyat termiskin yang tak berjalan. Air, bekalan air di Kelantan, di Sabah, bekalan air di Selangor kita tak dapat perbaiki. Anak-anak yang masuk universiti kita tak boleh bantu. Jadi saudara-saudari, beritahu saya, yang mana sebenarnya yang lebih bertanggungjawab ni? Pakai duit tabur macam mereka buat nak masuk PRU 15 yang lepas, terutamanya di Terengganu untuk menang, ataupun kita terpaksa berhempas pulas berkempen macam sekarang untuk mencerdikkan dan mencerahkan rakyat bahawa kamu jangan ambil jalan pintas untuk keluar masalah. Kita sampai ke peringkat hutang 1.5 trilion. Subsidi sampai itu saja, tak boleh buat benda lain, 80 bilion. Hutang sampai 30 bilion tiap-tiap bulan tahun kena bayar. Sebab pentadbiran sebelum ini mengambil jalan singkat. Nak menang, bagi duit. Nak tunjuk bahawa ekonomi ini maju, buat projek-projek besar, buat 1MDB, buat ECRL, buat MRT. Sedangkan projek itu semua rugi dan kita kena menanggung beban hutang sampai 40 tahun akan datang, saudara-saudari. Jadi kalau saudara-saudari berada dalam tempat saya, macam juga dengan Datuk Seri Anwar, sama juga dengan kawan-kawan daripada Barisan Nasional GPS dan GRS, kita disatukan oleh satu matlamat. Tak boleh dah buat macam itu. Kalau bermakna kita kena masuk, kita kena yakinkan rakyat, kita kena ajak supaya kita kena pandai berdikit-dikit untuk kita senang, kita kena buat. Sebab kita dah lihat macam mana rakyat bila dicandukan dengan soal bagi duit, soal janji nak masuk syurga, soal mudah-mudah ni, hasilnya kita dah tengok di Kelantan, saudara-saudari. Kita dah tengok. Dia tak ke mana juga. Dan satu hari nanti kita akan menang. Saya yakin kita akan menang di Kelantan. Kalau tak sekarang, pilihan raya akan datang, kita menang. Sebab mustahil rakyat Kelantan boleh menanggung air Starbucks untuk 5 tahun lagi. Mustahil rakyat Kelantan boleh tengok hidup susah banding dengan Selangor, peluang pekerjaan lebih banyak di Selangor. Anak-anak muda di Kelantan semua duduk kat Selangor. Mak ayah nak tunggu, tengok anak kena tunggu masa pilihan raya, saudara-saudari. Masa raya balik jam satu negeri sebab semua anak-anak muda duduk kat luar. Saya yakin orang Kelantan akhirnya boleh nampak, tetapi
Bila kita ambil alih kerajaan perpaduan, ambil alih contohnya negeri Kelantan, kita ambil alih dalam keadaan yang parah. Hutang teruk, perbelanjaan banyak kena buat, dalam keadaan sebenarnya kalaulah kita mula daripada sekarang, insya-Allah saya yakin kita boleh ubah sedikit demi sedikit, walaupun cara itu payah. Baik. Sebab itu kita perlu berdebat. Mereka kata kerajaan perpaduan gagal menguruskan ekonomi. Dia kata kerajaan perpaduan tidak ada hala tuju ekonomi. Kalau betul kami gagal, kalau betul kami tak ada hala tuju, bukankah cara terbaik untuk memampuskan kerjaya politik saya ialah datang berdebat dengan saya lah. Kalau kamu rasa kamu cerdik sangat, tahu sangat nak buat, datanglah berdebat. Sebab aku kan tak cerdik, tak tahu, tak ada hala tuju. Sebab itu saya nak tunggu syair ni, apa nama dia, ahli parlimen bacuk ni, nama pun tak tahu dah. Saya tunggu dia sebab saya nak tengok, saya nak tanya, kita dah bentangkan hala tuju ekonomi kita. Ekonomi madani setakat ini tidak ada satu kritikan besar pun, baik daripada pasaran modal kita, baik daripada pelabur antarabangsa, hatta apatah lagi daripada Perikatan Nasional sendiri. Tak ada. Sekali-sekali ada dengar Azmin ke, Razi Jidin ke, Sanusi ke, ahli parlimen bacuk ke, yang kritik secara terperinci tentang perancangan ekonomi madani. Dia tak boleh. Kamu nak kritik macam mananya, perancangan itu bagus. Kita nak perkenalkan sektor-sektor bernilai tinggi yang baru, dan kita dah tunjukkan, bukan saja kita bercakap, dah berlaku pun. Kita dah lancarkan pelan peralihan tenaga, kita dah dapat pun pelaburan 25 bilion, kita dah dapat pun komitmen untuk mewujudkan 23,000 pekerja baru. Jadi kok mana dia nak komennya? Sebab zaman dia 33 bulan, satu perancangan pun dia tak ada. Satu sektor baru pun dia tak boleh wujudkan secara-sedari. Kita dah tengok hasil dia, pasaran saham mula naik. Dalam tempoh 1 minggu, pasaran saham naik 80 mata, yang bersamaan dengan lebih kurang hampir 1 bilion ringgit dana bersih pelabur asing masuk ke pasaran saham. Kita dah tengok hasil dia, inflasi sudah turun. Yang tak percaya kata inflasi turun, pergilah ke supermarket, ayam berapa, minyak berapa. Jadi kod mana? Sebab itu saya tahu dia akan cuba cari jalan untuk dia tak datang berdebat. Sebab saya tahu dia apatah dia nak bentangkan perancangan dia, dia nak kritik ekonomi madani, sampai sekarang pun dia masih belum lagi cari jalan, tak tahu nak kritik kat mana. Akhirnya dia akan ulang benda yang sama, yang membodohkan rakyat, terutamanya orang-orang muda yang macam saya kata masa zaman 2008 tu bersunat pun belum lagi. Dia akan cerita, yang ini janji tak ditunai. Cuba cerita janji mana yang tak ditunai. Cuba cerita. Saya berkempen PRU 15, 7 bulan lepas. Saya senaraikan 5 perkara yang PKR akan tumpukan kalau kita jadi kerajaan. Saya berkempen dalam kempen Ayuh Malaysia. 5 perkara yang mengundi Pakatan Harapan semua tahu. Pertama, kita kata kita nak lonjakkan tenaga boleh baru. Dah buat setara-setara. Dah dapat pelaburan 25 bilion. 7 bulan saja. Kedua, saya sebut keterjaminan makanan. Kita akan tumpu untuk memastikan pertanian moden bercambah di Malaysia dan buka ruang sepenuhnya kepada yang muda untuk menyertai pertanian moden. Dah buat. Saya dah lancar minggu lepas 1,000 ekar pertama. Lebih kurang 4,000 orang peserta. Hasil pun dah boleh petik. Di Selangor dah boleh petik. Di Putrajaya insya-Allah minggu depan kita dah boleh petik. Kok mana tak buat? Nu kamu di Kelantan, di Kedah, tanah banyak-banyak yang korang tak buat sama ni, kenapa? Dah buat. Yang ketiga, saya kata untuk meningkatkan
kemahiran bekerja TVET, Technical Vocational. Dah buat minggu depan, bukan minggu depan lah, esok lusa dia. Kita akan lancarkan Academy in Industry yang buka kerja kepada lapisan pelajar-pelajar 20,000 orang batch pertama, yang melibatkan pengilang-pengilang terbesar di negara ini. Keluar saja sekolah, tak payah pergi universiti, tak payah pergi institut, boleh kerja terus, gaji lebih kurang RM2,000 campur dengan overtime, dapat ganjaran kerajaan, lepas 18 bulan dapat sijil kemahiran. Tak payah belajar macam dulu, boleh terus kerja, dan daripada sijil kemahiran di tempat kerja, kita akan bangunkan selepas itu dia dapat diploma di tempat kerja, dan daripada dia bekerja akhirnya dia dapat ijazah, sama macam yang kerajaan Jerman buat. Dah buat. Keempat, saya janji kata tumpuan keadilan bila kita menang ialah mendemokrasikan pendidikan melalui pendigitalan. Kita nak pastikan anak-anak kita kreatif, ada inovasi. Kita nak pastikan kualiti anak-anak kita ini boleh bersaing dalam ekonomi digital. Sebahagiannya telah pun saudara-saudari nampak. Sebab itu kita buat program Innovaton, saudara-saudari, supaya budaya inovasi ini kita budayakan daripada bawah. Kita tunjukkan ada saja budak-budak sekolah yang lagi cerdik daripada menteri-menteri besar PAS, saudara-saudari. Dia boleh fikirkan ciptaan dia, ada pandangan teknikal, ada elektronik. Dia boleh ke depan dengan hakim, dan ada yang telah dapat pelaburan pada masa itu juga. Ada satu saja lagi yang saya belum sentuh. Soal perumahan rakyat, kerana itu dijalankan oleh Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, dan saudara Akmal Timbalan Menteri KPKT sedang tumpukan untuk memastikan rumah-rumah terbengkalai ini disiapkan. Jadi kod mananya yang kata janji-janji tidak ditunai? Lawan politik boleh, jangan bohong. Lawan politik boleh, tapi mestilah kita berlawan atas landasan idea, cadangan yang boleh bawa kebaikan kepada rakyat. Jangan kita menimbulkan kebencian semata-mata supaya ada 10-20 orang daripada parti kamu menjadi wakil rakyat. Jadi sebab itu, saya kalau masa musim pilihan raya kena berhenti awal, takut terlajak nanti tak pasal-pasal MB lepas ini kena dicabar di mahkamah kerana timbalan Presiden PKR berceramah lebih 2 minit daripada masa yang ditetapkan. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada kawan-kawan di sini. Kita ada 2 minggu lagi. Saya yakin saudara-saudari akan buat keputusan yang betul, dan saya harap bahawa ini bukan soal parti aku lawan parti kamu. Soal parti ini sebenarnya saudara-saudari pun tahu parti bertukar-tukar. Yang pernah berlawan jadi kawan, yang pernah kata parti ajaran sesat sekarang dah jadi Mursyidul Ampas. Yang pernah kata PAS ni kafir, sekarang duduk atas pentas PAS pakai baju hijau. Kita semua tahu, saudara-saudari, parti ini bertukar-tukar. Tapi negara kalau tergelincir, bukan mudah untuk kita bawa balik di landasan yang betul. Sebab tergelincirnya negara, maksudnya hutang berlipat kali ganda. Maksudnya negara lain di rantau kita akan terus meninggalkan kita. Maksudnya negara kita tidak lagi dihormati. Saudara-saudari katalah apa pasal Anwar Ibrahim, tapi kita kena terima hakikat bahawa sebagai Perdana Menteri berbanding dengan Muhyiddin, saudara Anwar jauh lebih dihormati sebagai pemimpin dunia. Saudara-saudari, dia meletakkan negara di tahap sebagai pemimpin serantau dan pemimpin dunia Islam. Sebab itu zaman Azmin, kalau Azmin menghabiskan duit rakyat pergi ke Amerika Syarikat nak pujuk Elon Musk, jumpa Elon Musk pun dia tak dapat. Paling hebat dia ambil gambar selfie depan pejabat SpaceX. Bukan aku tak tahu. Habis gelak. Habis ratus-ratus ribu pakai duit rakyat. Masuk pejabat pun saya tak tahu ambil gambar selfie depan SpaceX. Busuk-busuk Anwar Ibrahim yang kamu duk kata ini walaun duk maki semua, dia
Perdana Menteri pertama yang boleh bercakap dan meyakinkan industrialis paling besar dalam dunia. Negara kita di landasan yang baik, kita semakin dihormati. Bila kami lancar pelan peralihan tenaga, pelabur antarabangsa mengatakan bahawa Malaysia berada di kedudukan nombor 1 untuk menjadi pemimpin rantau ini dalam peralihan tenaga. Saudara-saudari, kita ada landasan yang baik. Sebab itu saya sebenarnya dia tak ada kesan ni pilihan raya negeri kepada kerajaan persekutuan. Sedikit pun tak ada kesan. Tapi kita nak teruskan momentum ini dan kita nak hentikan pembodohan rakyat supaya kita boleh tumpu untuk kita bina balik negara kita supaya kerajaan perpaduan, satu-satunya kerajaan yang menggabungkan semua yang boleh bawa kita ke depan. Kerajaan ini diberi ruang sebaiknya untuk kita membela nasib rakyat dan menaikkan martabat negara kita. Jadi dengan itu, saya ucap terima kasih kepada yang hadir. Saya pun memang nak balik esok, saya kena mula pukul 7 pagi kat pejabat kan. Jadi insya-Allah saya doakan yang terbaik. Grand finale kita pun insya-Allah di dalam Gombak. Jadi kalau saya ingat, saya ada satu lagi jadual di Gombak sebelum grand finale. Dan kalau kita tak jumpa di satu lagi jadual di Gombak, insya-Allah kita jumpa masa grand finale 1 hari sebelum kita keluar mengundi, saudara-saudari. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita doa-doalah teknokrat hebat daripada Bacok ini akhirnya ada keberanian sedikit berbanding dengan senior-senior dia dalam parti untuk berdebat dan tampil dengan rakyat. Itu insya-Allah pada 9 Ogos, 4 hari sebelum kita mengundi. Jadi dengan itu, terima kasih banyak-banyak. Saya sudahi kepada sahabat-sahabat Sese, Nandri, Wanakam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.